Pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Al-Syekh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang masih menyayangi kita, yang masih memilih kita untuk menjadi hamba yang meneruskan keabdian dan ketaatan kepadanya. Masih lagi ada takut dan percaya kita kepada Allah sebagai Tuhan yang layak dan wajib disembah semasa kehidupan kita ni tuan-tuan. Cukup besarnya nikmat menandingi semua yang ada yang kita dapat pada hari ini tuan-tuan. Maka selayaknya dan sewajibnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan teruskan berdoa, merayu, minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian hari ini tuan-tuan, iman, Islam, sihat, kuat semua ni Allah Ta'ala kekalkan kepada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izinnya kita bertemukan pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair, di mana tuan-tuan kita masih lagi berada pada dosa yang ke-13, iaitulah di bawah tajuk minum arak. Dan pertemuan yang lalu tuan-tuan kita telah berhenti pada muka surat yang ke-82. Pertemuan yang lalu tuan-tuan kita telah selesai tengok dua fasal, iaitu yang pertama bagaimana disebutkan fasal peminum arak ketika mana melakukan maksiat tersebut tercabut imannya. Bahkan Nabi SAW nak bagi nampak detail lagi tuan-tuan, yang kata bagaimana iman itu tercabut. Nabi kata seperti mana baju yang dibuka pada badan. Maksudnya tak ada apa, tak ada walaupun sikit, walaupun sebesar zarah tuan-tuan, terus tercabut. Dan kalaulah ditakdirkan meninggal mati pada waktu itu tuan-tuan, nescaya akan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok juga tuan-tuan fasal larangan mengunjungi peminum arak yang jatuh sakit dan memberi salam kepadanya. Sedangkan itu kita dah bincang tuan-tuan, dua-dua benda ni sangat dikasihi dan disukai oleh Nabi SAW. Menziarahi orang sakit dan memberi salam. Bahkan Nabi sendiri tuan-tuan menyuruh kita menyebarkan salam. Tiba-tiba kepada orang yang meminum arak ni tuan-tuan, maka dilarang kita ziarah dia ketika sakit, dan kalau jumpa di tengah jalan pun tak bagi salam. Bermakna tidak ada ikatan ukhuwah, tidak ada silaturahim di antara kita dengan peminum arak. Sebab apa? Dia satu orang yang terang-terang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk kita nak sambung pada fasal yang berikutnya di akhir muka surat yang ke-82, larangan arak sebagai ubat-ubatan. Bila mai kata ubat-ubatan ni tuan-tuan, kita kena tengok juga macam vaksin. Kan orang lu kata vaksin ni dia adalah golongan yang pro vaksin, dia ada golongan anti vaksin. Saya ni geng mana? Wallahu alam, tak boleh habaq tuan-tuan. Tuan-tuan, apa-apa benda tu yang bila kita ada pemerintah, kita ada ulil amri. Kalau pandangan saya, apa yang ulil amri kata tuan-tuan, kita ikutlah. Sebabnya bila dia kata benda tu, dia pun bukan minta kita buat saja, dia pun dah kaji. Ada yang orang kata vaksin COVID ni tuan-tuan dah mula dah. Ada orang yang duk kena suntik dah tuan-tuan. Ada benda-benda terlarang, benda-benda najis, benda-benda haram dan sebagainya. Tapi jawatan kuasa fatwa kebangsaan mengatakan ianya harus boleh digunakan. Kita duk dengar orang kata kalau kita sendiri habaq benda tu ada babi dan sebagainya, kita kaji je. Tuan-tuan bawa ke vaksin tu pergi ke makmal, tak pun duk dengar orang kata ya.
Lainlah kaji sendiri memang jumpa ada unsur, ada sel. Tak apalah. Setakat duk dengar orang kata, yang orang kata tu pun dengar pada orang kata, yang dengar tu pun pada orang kata, dia main turun-turun daripada orang kata kepada orang kata kepada orang kata kepada aku. Lalah bohong semua tu lah semua. Tuan-tuan, kalaulah ubat-ubatan itu jelas mengandungi benda yang diharamkan oleh syarak, maka ianya menjadi satu larangan kepada kita walaupun atas asbab ubat. Bila ubat ni orang akan sebut sebagai darurat. Sakit, tak ada ubat dah, tak tahu nak buat macam mana. Okey, cara yang nak sembuh lah kena minum arak, ataupun kena campur sebahagian daripada ubat-ubatan itu dengan benda arak, ataupun dengan khinzir, dengan babi. Ianya tetap dihukum sebagai benda yang haram. Hari ni kita nak tengok bagi jelas, tuan-tuan. Baik. Daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan bahawa anak gadisnya datang mengadu kesakitan. Lalu dia telah membuat minuman daripada anggur dan mendidihkannya di dalam periuk. Ketika periuk itu sedang mendidih, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kesembuhan kepada umatku daripada perkara yang diharamkannya." Walaupun bab ni pendek, habis dah, tuan-tuan. Tapi hadis ni, tuan-tuan, bagaimana kalau kita tengok, tuan-tuan, anak perempuan sakit duk rebus anggur. Anggur tu asal dia halal, sama juga arak, tuan. Arak ni asal daripada anggur yang diperam. Daripada benda halal, disebabkan cara kita proses dia tu, dia menukar sifat, maka dia menjadi haram. Nabi tegur. Nabi kata tak akan diberikan kesembuhan kepada orang yang sakit kalau ikhtiar dia, sumber perubatan dia datang dari benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama sekali, tuan-tuan, kita tak boleh. Walaupun pergi jumpa habis dah, daripada klinik biasa sampai doktor pakar tak cukup tu, pergi syipak, pergi tabib Cina, pergi sana, pergi sini. Lalu orang kata macam ni lah, ubat hang ni senang lah. Hang kena makan benda-benda ni, lepas tu hang kena campur sikit titih dengan 2-3 titih wine kata. Mesti kena ada benda tu lah yang nak bagi proses tu sembuh cepat, elok, baik dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kita faham hadis ni, tuan-tuan, mati itu lebih baik daripada kita melakukan perkara yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak minta mati, tuan-tuan. Sihat pun boleh mati. Mati ni biasalah. Semua orang akan merasai, bahkan kita pun mungkin dah merasai kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Mana kata tu tanda kita tu semakin naik umur lah. Tak lama dah, tuan-tuan. Lah ni kubur baru pun dah buka dah, tuan-tuan. Senang, hawin di sebelah lah. Tak payah jauh-jauh dah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila cerita tentang benda macam ni, kita jangan ambil ringan. Sebab tu bila kita kata benda ni sama tak dengan vaksin. Kalau orang kata benda tu ada DNA babi dan sebagainya, sama. Sebab Nabi sebut general, Allah takkan bagi kesembuhan kepada perkara yang diharamkan. Ada saja benda yang dilarang, yang diharamkan oleh syarak, maka di sana tidak akan ada kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita betul confident satu-satu ubat yang kita nak gunakan tu ada unsur benda yang diharamkan oleh syarak, maka jauhkan. Carilah tiap benda lain. Kalau kata tak boleh juga, lebih baik kita duduk dalam kesakitan, sebab ketika itu kita sedang diuji oleh Allah. Redha dan sabar, mudah-mudahan akan dikafarahkan segala dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Kita niat macam tu lah. Walaupun dari segi sebut dia senang. Tak apa, sakit sabarlah, nak buat macam mana. Orang yang sakit tu dia tahulah, tuan-tuan. Kadang-kadang tak boleh sabar, sakit sangat, kita tu sebut sabar, tak kena kat kita, tuan. Tapi dalam hal macam ni, tuan-tuan, kita jangan ambil ringan. Walaupun terlalu sakit, ingatlah kalau kita ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, di sana akan ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik. Kemudian kita masuk pada fasal yang berikutnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah khamar. Hadis-hadis lain yang dipetik berkenaan dengan arak ni, tuan-tuan. Di dalam kitab Al-Hilyah yang dinukilkan oleh Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi minum air anggur dari dalam bejana, yakni bekas.
Dan pada waktu itu air anggur itu sudah berbuih. Lalu baginda SAW telah bersabda, lemparkanlah ia ke dinding. Sesungguhnya ini adalah minuman orang yang tidak beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah diberi minum air anggur yang mungkin dah lama sikit, dah mula bertukar sifat, dah mula berbuih, dah mula timbul masam dia, tuan-tuan. Maka sebelum Nabi SAW minum, Nabi tengok dah berbuih dan sebagainya, Nabi kata pergi buang air ni. Dan Nabi mention, tuan-tuan, sesungguhnya kalau siapa yang minum, itu adalah minuman orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang tolak Allah, tolak hari akhirat. Adakah maksud tolak di sini kita ceritakan sebagai murtad? Tak. Tapi orang yang tolak perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat, berdosa dengan Allah. Dan maksud tidak beriman kepada hari akhirat ni, tuan-tuan, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu azab yang berat di akhirat. Sebab beberapa kali kita dah sebut dah, tuan-tuan, kita hidup ni dengan tujuan nak cari redha Allah supaya selamat di akhirat. Kita percaya benda tu, walaupun kalau fikir dengan akal, tuan-tuan, macam tak berapa nak logik dah juga. Ada lagi ke dah mati dah, dah masuk dalam tanah, dah habis kena makan, tinggal tulang, lepas tu nak bangkit balik, nak dihisab, nak lalu atas titi, ada syurga neraka. Ada orang mengakai memang kita takkan percaya lah benda tu, tuan. Allah sebut dalam Quran pun banyak tempat, tuan. Orang-orang dulu duk tanya, a idza mitna wa kunna turaba a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Kita dah mati, dah masuk, dah jadi tanah, habis dah, hancur semua dah, takkanlah akan diutuskan, dibangkitkan semula sebagai satu kejadian yang baru. Inilah iman, tuan. Kita percaya kita akan bangun balik. Sebab kalau kita fikir logik akal berdasarkan agama, logik akal, tuan-tuan, permulaan kehidupan kita sebenarnya bermula di alam roh. Cuma kita tidak ada keupayaan untuk mengingati benda tersebut, roh. Kemudian daripada roh kita berpindah ke rahim. Rahim ni awal-awalnya jasad dibentuk dalam keadaan dia belum hidup. Kemudian bila sampai waktu ketika ditiupkan roh ke dalam rahim, maka jasad itu mula bergerak, memberikan reaksi. Kemudian cukup hari dia lahir ke dunia dalam keadaan roh itu berada di dalam jasad. Sampailah satu waktu yang ditetapkan, ajal menjelang, apa yang berlaku? Terpisah roh daripada jasad. Yang dikebumikan itu adalah jasad. Roh ada tak, tuan-tuan? Roh ada. Roh mesti hidup. Sebab tu yang disebut oleh Nabi SAW, kata azab kubur, yang kata kubur ni boleh luas, kubur ni boleh sempit, kubur tu boleh terang, kubur tu boleh gelap. Semua tu benda kita pun kena percaya. Sebab roh masih ada. Bukan kata waktu kematian tu dimatikan jasad dan roh, dah. Dipisahkan roh daripada jasad, menyebabkan jasad itu tidak boleh bergerak. Sebagaimana asalnya sewaktu dia mula terbentuk dalam rahim, dia tak boleh bergerak sebab tak ada roh. Dan kemudian akan dibangunkan balik pada hari akhirat, roh tu ada. Jadi kita kena faham benda ni, tuan-tuan. Maka kita percaya dengan kewujudan akhirat, sebab roh tu akan wujud sampai ke sana. Hidup kita ada 5 alam, 5 alam ni roh ada semua. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan pahaman agama yang kita ni berasal daripada satu roh, maka sudah pasti kita akan menerima akhirat tu wujud. Tapi Nabi sebut orang-orang yang terlibat dengan maksiat. Kalau bab ni kita cerita tentang Arab, orang ni tak percaya dengan hari akhirat, dia akan diazab dengan azab yang berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan baginda SAW juga telah bersabda, barang siapa di dalam dadanya terdapat satu ayat daripada kitab Allah, kemudian dadanya disirami dengan arak, maka pada hari akhirat kelak setiap huruf daripada ayat itu akan datang dan mengambil ubun-ubunnya, lalu mengheretnya kepada Allah, lalu melaknatnya. Barang siapa yang dilaknat oleh Al-Quran, maka binasalah dia, maka celakalah bagi orang yang dilaknat pada hari kiamat. Tuan-tuan, satu hadis Nabi sebut tentang Quran ni. Dulu waktu kita duduk mengaji awal-awal pun kita duduk sebut dah tentang kita ta'zim kan. Iqra'ul Quran, Nabi kata bacalah Quran.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat kepada tuannya untuk memberi syafaat, memberi pertolongan. Quran itu tuan mampu menerangi kubur kita. Bahkan di dunia lagi orang yang hidup dengan Quran, dia istiqamah baca Quran, dia tadabbur, dia hafal, dia fahami, dia amal dengan Quran itu tuan, Allah akan mudahkan kehidupan dia dunia akhirat. Kat dunia pun dah nampak seronok dah. Mati dia mati yang mudah, mati yang baik. Kubur dia akan ditemani, Al-Quran akan menemani dia dalam kubur dia. Bukan kata dia duduk seorang-seorang. Ni ustaz duk main dongeng apa pula dah. Kena tak dongeng, tak dongeng, tunggu masuk. Saya bab ni saya tak boleh cakap tuan, sebab kita tak lepas lagi. Kita masih ada ke alam yang ketiga. Tapi kita percaya benda tu ada. Tiba-tiba lah ni hadis yang kita baca ni tuan-tuan, Nabi sebut Quran akan laknat. Allahu Akbar. Bila kita hafal Quran tuan-tuan, Quran duduk di dalam dada. Kita semak dia di sini. Walaupun habis-habis tak ada, paling lekeh satu-satu orang Islam tu akan hafal surah Fatihah. Hak tu habis ke mana? Kalau dia tak hafal Fatihah, cerita dia tak semayang. Surah Fatihah tuan-tuan, dalam masa yang sama dia duduk minum arak tuan-tuan. Setiap huruf daripada surah Fatihah tu tadi akan claim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran tu akan laknat. Bila Quran laknat kita tuan-tuan, tak ada ruang nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika Quran menjadi pembela kita tuan-tuan, dia akan berhujah di hadapan Allah. Dia takkan mengaku kalah sampai akhirnya diizinkan oleh Allah untuk Quran tadi iring kita masuk syurga Allah. Ni awal-awal Quran pergi habaq depan Allah, wahai Allah, dia ni cukup tak guna, lempak dalam neraka. Allah nak dengar tak? Sudah pasti Allah akan dengar. Itu antara kehinaan yang diberikan kepada orang yang meminum arak. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, tidak akan berkumpul sesuatu kaum itu sambil minum minuman yang memabukkan di dunia, melainkan Allah akan mengumpulkan mereka di dalam neraka. Maka sebahagian mereka tidak dapat menerima hakikat dan saling mencela di antara satu sama lain sambil berkata, ya fulan, semoga Allah tidak membalas kebaikan kamu, kerana kamulah yang menjuruskanku ke lembah yang hina ini. Begitulah demikian yang lain berkata sesama mereka. Nanti geng-geng yang minum arak ni tuan-tuan, masing-masing dibakar masuk dalam satu tempat, satu ruang di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan diazab disebabkan kesalahan mereka minum arak. Bila dah duduk sama-sama geng ni tuan-tuan, maka kawan dia akan kata kat kawan tu, ni hang lah punca, hang lah yang duduk belanja, yang duduk ajak kami main, duduk berkumpul. Kami tak mau main, hang duduk pancing ni, aku dah beli dah 2-3 botol, siapa nak berhabis, hang ajak kami main, tengok dah ni dengan kami-kami jadi masalah. Kawan yang belajar tu nak kata, yang hang ikut siapa suruh, bukan hang tak tahu, benda ni tak boleh. Pakat salah menyalah sambil disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing dah kena azab. Ingat tuan-tuan, dengan menyalahkan satu sama lain takkan melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak habaq tuan-tuan, dia akan menjadi satu perkara yang paling disesali dan tak puas hati dalam hati kita pada waktu tu. Sebab tu tuan-tuan, dalam perhubungan, dalam kita mencari identiti, kadang-kadang kita sebutkan kawan kena pilih. Pada pandangan saya tuan-tuan, kita kena kawan dengan semua orang. Kawan dengan semua orang, yang beriman, yang tak beriman, yang soleh, yang tak soleh, semua kita kena kawan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di sana adalah ruang kita nak buat kebaikan. Mungkin kita jumpa orang susah, kita boleh tolong dia. Mungkin kita jumpa orang yang dalam kesesatan, kita boleh tarik dia. Mungkin kita jumpa orang yang tak ada hidayah, kita boleh bawa dia untuk beriman dengan Allah. Mungkin kita sendiri yang salah, orang yang kawan kita tu dia boleh tegur kita. Tapi tuan-tuan, dalam nak cari sahabat, nak mencari identiti diri, siapa yang kita nak follow, hak tu cukup penting. Anak-anak kita hari ni tuan-tuan, kita kena kenal kawan-kawan yang siapa. Anak-anak kita ni biasa duduk kan, kecil-kecil duduk sekolah rendah, duduk main sekali ke apa ke. Bila dah mula masuk alam menengah tuan-tuan, daripada balik dan sebagainya, dia pun mula duk cari identiti. Time tu kita kena betul-betul jaga, tengok siapa dia kawan. Kalau dia kawan dengan kaki motor tuan-tuan, maka anak kita apa akan jadi mak rebik, dia akan main minat motor.
Kalau anak kita berkawan dengan boya ni tuan-tuan, maka anak kita tak mustahil menjadi mak bunga. Jenis duduk usia, tengok perempuan apa semua, minta maaf cakap terus terang lah. Sebab itu realiti remaja sekarang ni tuan-tuan. Kalau anak kita boleh kawan dengan kawan dia tu yang memang kaki main masjid, kaki baca Quran, anak kita akan ikut dia, maka minat tu akan hadir. Sebab tu dalam keadaan kita nak membentuk jiwa kita, dan kalau boleh nak membentuk jiwa anak-anak kita tuan-tuan, pertama sekali kita sebagai ayah kena jadi kawan kepada anak tu. Anak bila kecil, daripada baru lahir sampai 3-4 tahun kita manjakan dia. Kemudian bila dia nak mula masuk sekolah rendah tuan-tuan, layan dia seperti hamba. Bagi dia nampak ketegasan kita. Dia tak semayang, kita marah. Bila kita marah, minta tegur dulu, tegur. Tegur tak jalan, marah. Marah pun tak jalan, pukul. Biar dia nampak ketegasan kita dalam bab mendidik. Baru nanti bila dia besar, dia tak rasa dia itu seorang raja. Hari ni banyak mak pak kena dengan anak sebab apa tuan-tuan? Manja tu daripada kecil sampai ke besar tiang. Daripada orang kata rebung tu dah bertukar menjadi buluh dah keras, tak boleh nak kepak dah. Duk manja tak habis lagi. Akhirnya mak pak akan di-injure. Saya sedih tuan-tuan bila anak-anak mula meningkat remaja, walaupun terkeluar tajuk sikit lah. Anak-anak meningkat remaja tuan-tuan, mula dah cari pasangan, duk berkapa dan sebagainya. Bila berkapa ni tuan-tuan, ya Allah, sayang couple tu lebih daripada mak ayah. Sedih tengok tak? Sedih. Mak ayah hang belah hang pada kecil, pada hang tak kerti apa, pada hang tak tahu apa, pada hang duk terkapak sorang-sorang. Depa berhabis duit ni bukan kata ribu, puluh ribu, ratus ribu dah kat hang. Bila hang mula besar, hang kenal satu lelaki, hang kenal satu perempuan, supaya mak ayah hang pun hang sanggup lawan. Hang sanggup buat benda yang tak elok di belakang mak ayah hang. Nak salah siapa tuan-tuan? Kalau orang yang tak mau bertanggungjawab, dia akan carilah, oh ni salah environment, ni salah kawan, oh dia tidak, anak saya ni baik sejak kawan dengan orang sebelah rumah tu dia jadi begitu. Kita cari ruang nak bersalah, padahal kita tak tuning langsung kat kita. Sebab tu hadis ni tuan-tuan, Nabi Habak kata orang dalam neraka saling menyalahkan satu sama lain. Tuan-tuan, masalah takkan selesai kalau kita saling menuding jari. Tapi masalah itu dapat diatasi apabila masing-masing bermusyawarah, bergabung, masing-masing bakat memberi perhatian antara satu sama lain. Walaupun benda ni melibatkan benda dalam neraka tuan-tuan, tapi nampak tak kesan dia pada kehidupan sekarang ni? Kalau kita buat tak indah, kita duk kira hai kita, hai anak pandai-pandai lah dia pun duk mula besar dah, takkan kita nak ambil tahu hai dia. Ya, kena ambil tahu. Kalau hari ni anak-anak kita tak bawa main masjid, main surau tuan-tuan, agak-agak nanti bila besar senang dah kita nak nampak muka dia di masjid surau. Payah. Saya rasa kita-kita hari ni pun tuan-tuan rajin main masjid surau sebab dulu mak ayah kita duk marah kita, duk bawa kita. Daripada kita main-main. Bukan semayang betul-betul pun. Bila mula menginjak dewasa, benda tu dah menjadi sebahagian daripada rutin kita. Tak nampak lagi kita wajib. Mula-mula tu seronok pergi ramai-ramai ada kawan-kawan. Bila main nak masuk awal-awal remaja tu tuan-tuan, dia jadi macam rutin. Oh ni mesti kena pergi. Tidak lagi boleh tiap lah. Tu, dua bikang lagu tu. Bukan kata ibadat lagi. Bila dah main makin tua, main hampir-hampir awal 20-an dan sebagainya, baru sedap, baru boleh fikir. Ini adalah satu ibadat yang diwajibkan oleh Tuhan. Sebab dia bisa buat. Takkan nak tunggu hidayah, tak apa, kita buatlah, nanti Allah Ta'ala akan bagi hidayah kat kita tuan-tuan. Kena tak bagi, kena Allah biar sampai akhir hayat, takkan makin jauh kita hanyut. Jadi tuan-tuan, bukan kata geng arak saja, sama juga macam Allah ceritakan tentang orang-orang yang tak solat. Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Orang tanya, ampun ni bersepah ramai-ramai duduk dalam saqar ni, duduk kena seksa menjerit ni, bersepah ni. Lam naku minal musallin, kami ni bukan orang sembahyang. Lepas tu pakai duk kenal pula, saya dulu nak pergi sembahyang, tapi bila jumpa dah tengah jalan, dia apa dah sembahyang mah, jomlah kita pergi CC dululah, jom kita pergi Tesco, jom kita pergi sana sini, orang bukan tahu pun, orang tak nampak kita. Hang salah aku salah hang. Benda tu sentiasa akan berlaku dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan benda tu juga berlaku sekarang ni tuan-tuan dalam kehidupan. Bila anak-anak jadi masalah, suami salahkan isteri. Mak hang lah manja sangat anak ni. Lepas tu isteri pula marah balik. Mak hang tak lekat kat rumah, lepas tu duk abang kat kita. Awak kita duduk rumah, duduk bersumber 24 jam. Dia mula duduk gaduh. Suami salahkan isteri, isteri salahkan suami. Benda yang sama berlaku dalam neraka dan benda yang sama berlaku di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu takkan selesai. Jadi atas kesempatan kita masih hidup tuan-tuan, masing-masing kena mainkan peranan. Kena faham. Sebab tu kata ikut balik apa yang diajar dan dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita, isteri, anak-anak, zuriat keturunan kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, jauh daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang meminum arak di dunia, nescaya di akhirat nanti Allah akan memberi minuman yang mengandungi racun ular. Sebelum dia meminumnya, Allah Ta'ala akan menjatuhkan wajahnya. Sekiranya ia minum, maka jatuhlah dagingnya dan kulitnya, sehingga penghuni neraka akan merasa terganggu dengannya. Ingatlah bahawa peminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, pengangkatnya, dan pemakan harganya, orang yang memberi minum dengannya, dan orang yang meminta supaya diberinya minuman, Allah tidak akan menerima solat, puasa dan haji mereka sehinggalah mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah akan memberi minum kepada mereka di akhirat nanti air yang bercampur nanah dan darah akibat perbuatan mereka. Ketahuilah bahawa yang memabukkan itu adalah haram. Boleh faham tak? Cukup jelas hadis ni tak? Nak habaq kata orang yang minum arak di dunia mati tak sempat bertaubat, di dalam neraka dia akan diberi pula satu minuman yang disebutkan minuman tu punya bisa tuan-tuan, punya beracun, punya bahaya, panas tak tahu nak habaq tuan-tuan. Pegang ni, kira pegang tak minum lagi, pegang ni baru letak nak mai dekat mulut ni tuan-tuan, jatuh muka. Maksudnya guguk daging ni. Nak abang kata betapa beracunnya, bisa dan panasnya tuan-tuan. Kulit ni tuan-tuan akan cayak, daging tu akan cayak. Nak abang tuan-tuan, macam mana kita nak bayang tuan-tuan? Kita mungkin pernah tengok dalam surat abang dan sebagainya, ataupun tengok kat TV orang yang diuji Allah mati dalam kebakaran. Mungkin kita pernah tengok kan. Bagaimana keadaan mayat tu tuan-tuan? Mayat tu jadi keras, rentung betul ya. Dia jadi daging yang masak macam kita duk golek kambing sekong tu. Dia jadi keras. Cayak tak tuan-tuan? Tak. Dia masih lagi berada, daging tu melekat lagi pada dia, cuma dia jadi keras, rentung macam tu. Boleh bayang tak yang kata kulit, daging semua ni akan mencair, akan jatuh. Cukup hebat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Melawan dengan apa yang sepatutnya berlaku pada hakikat asal daging manusia tu. Terlalu panas, terlalu bisa, terlalu racun. Dah tu pula terlalu busuk tuan-tuan, sebab bercampur dengan darah, nanah. Kita baca sebelum ni tuan-tuan, dicampur juga dengan satu cairan yang akan keluar daripada kelamin-kelamin orang yang melakukan zina di dunia. Cairan tersebut adalah cairan yang paling busuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Luruh habis segala kulit isi tuan-tuan. Penghuni neraka lain dalam keadaan duk kena siksa. Bila tengok orang yang macam ni tuan-tuan, dia rasa geli geleman. Dia pula duk laknat orang ni, hang buat apalah sampai macam ni Allah Ta'ala siksa hang. Padahal dia duk kena siksa kak. Dan lagi duk kata, apa yang hang buat teruk sangat ni, kami pun ni melugai tengok hang. Macam tu tuan-tuan yang disebut. Dan dimention pula, bukan peminum sahaja yang kena. Bukan peminum saja. Saya tak minum, tapi saya kerja di kedai yang serve arak. Orang order, saya bawa pergi bagi kat dia. Saya tak minum pun, sama juga akan dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka faham itu adalah kemungkaran, namun mereka tidak berusaha untuk mengelakkan kemungkaran tersebut. Semua ni dapat dihindarkan apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama macam dosa-dosa yang lain yang kita tengok, kecuali dosa syirik tak akan diampunkan Allah. Yang lain semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan bahawa ketika peminum arak melalui jalan Sirat, malaikat Zabaniyah akan menariknya ke sungai Khabal. Mereka akan diberi segelas air minuman daripada sungai Khabal itu. Seandainya sekali minuman itu dituangkan dari langit, nescaya akan terbakarlah seluruh langit kerana kepanasannya. Na'udzubillah. Ini kita tengok pada awal-awal tuan-tuan, Tinatul Qabal, satu sungai yang dari sana dikumpulkan segala kotoran-kotoran. Di sana diletakkan segala benda yang panas, benda yang racun, yang busuk, yang jijik tuan-tuan, yang akan dijadikan sebagai minuman rasmi kepada peminum arak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Minuman rasmi. Kira tak ada minuman lain dah. Tuan-tuan, dalam neraka ni tuan-tuan, penghuni-penghuni dia akan merasai satu kelaparan dan satu dahaga yang sangat-sangat dahsyat, tak tahu nak cerita. Sama juga dengan syurga. Orang syurga duk buat apa tuan-tuan? Duk relax, nikmat, makan. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Nanti Allah sebut surah Yasin tu kan, sesungguhnya penghuni jannah tu, mereka tu syughulin fakihun, duk sibuk dengan buah-buahan. Maksud dia apa? Duk pilih kerja, duk makan lah. Hak kata syurga ni makanlah, makan banyak mana pun tak keluar dah. Makan kau nak pergi toilet, tak ada dah. Tak ada istilah toilet dah tuan-tuan. Masuk tak keluar dah. Nikmat yang tak berhenti daripada Allah. Sama juga dengan penghuni neraka. Mereka juga makan dan minum. Cuma yang beza tuan-tuan, makanan di neraka bukanlah seperti mana makanan di syurga. Makanan di neraka sangat teruk tuan. Ada tak buah kat neraka? Ada. Buah zakum, kita tahu kan? Ya Allah Ta'ala sebut, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal mughli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Ada buah dalam neraka, buah zakum. Dia tu buah berduri tajam tu, macam durian lah kah? Kita boleh nak bayang macam durian tu kan? Bukan kata nak kopek, buka tak, pelan macam tu kan? Dia luar duri macam durian, dalam dia macam nyok. Buah kelapa ada ayat pula, bila kita makan ni tuan-tuan, habis pecah duri, dia akan memecahkan seluruh kulit dan daging ni sampai tulang-tulang kita apa semua ni masuk dalam perut pula. Buah tu akan pecah tuan-tuan. Ayat tu ayat yang paling panas, membakar pula segala dalam perut. Allahu Akbar. Teh tarik minum terlebih tuan, baru-baru sampai minum terbakar lidah tuan. Tak takut tuan-tuan, tak pernah saya kerap tu. Kita duk rasa macam tak panas, pok sekali tu dia tuan-tuan. Pergi bengkak lidah ni, tu baru teh tarik tuan-tuan. Suhu dia habis-habis tinggi pun 100. Ulama cuba untuk menceritakan kepada kita dalam bentuk gambaran suhu neraka ni berapa tuan-tuan. Mereka tak boleh bagi dalam jumlah yang tepat, tapi ulama sebut mungkin mencapai bilion darjah Celsius, 1000 juta. Sedangkan hari ni 100 darjah Celsius pun tuan-tuan, kalau tersiram kat badan kita ni tuan-tuan, Allah parut dia sampai mati. Tu baru 100. Yang itulah yang disediakan kepada orang-orang yang meminum arak daripada minuman yang terbit daripada satu sungai yang bernama Sungai Khabal. Dan ada juga selain pada peminum arak, ada juga orang melakukan beberapa dosa besar yang lain yang turut akan diberi minuman daripada sungai yang sama. Maka seperti biasa untuk diri saya dan tuan-tuan, kita tak mampu. Itu bukan tempat kita tuan-tuan. Tempat kita nak syurga Allah. Tuan-tuan buatlah amalan tuan-tuan. Untuk diri saya dan tuan-tuan buatlah amalan. Tolong faham, tak saja Allah Ta'ala larang kita buat suatu benda, tak saja Allah Ta'ala suruh kita jauhkan diri pada Allah. Ada sebab kan? Allah nak tengok terang mana kita taat kat dia, sejauh mana sabarnya kita dengan sedikit nikmat yang kita tahu. Arak ni ada seronok dia kan? Ada seronok dia. Dia jadi free, dia jadi tak fikir apa, sikit lah kan? Tapi tuan-tuan, dalam keseronokan yang sedikit itu
Allah Ta'ala melarang kita. Maka kesabaran dan keredaan atas permintaan Allah itu lebih utama daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang macam ni. Jadi kita boleh ambil iktibar, tuan-tuan. Takkan kita nak mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Benda tu tak memberi manfaat pun kepada kita, tuan-tuan. Okay? Jadi kalau kita jumpa lah orang yang buat benda-benda macam ni, tuan, tolonglah cerita kat dia. Dia nak dengar, dia tak mau dengar, tu nombor 2. Dia nak ikut, tak mau ikut, tu hal dia dengan Allah Ta'ala. Kurang-kurangnya kita dah sampaikan. Aku yang tak minum arak ni pun dengar bak arak pun air cering belum. Boleh rasa teruk dia. Apatah lagi hang yang duk minum tak mau berhenti ke? Tak rasa diri itu nak mati ke? Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, tuan-tuan. Sikit kita masuk pada yang berikutnya, pendapat para salaf tentang arak. Ini pendapat para ulama. Dia tak ambil dah daripada Nabi SAW dan juga para sahabat. Dia ambil apa yang dinukilkan dan disebut oleh para ulama dahulu. Baik, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, jika seseorang peminum arak itu mati, maka tanamlah ia dalam keadaan disalib di atas papan, kemudian gali kuburnya kembali. Sekiranya kamu tidak melihat wajahnya berpaling dari arah kiblat, maka biarkanlah ia tersalib. Tuan-tuan, orang yang mati minum arak yang kita tahu dia tak ada nak taubat, tuan-tuan, Ibnu Mas'ud kata apa? Tanam dia dalam keadaan disalib di atas papan. Salib ni apa, tuan-tuan? Salib ni salah satu bentuk hukuman. Dia pacak satu kayu bentuk T tu, kemudian orang akan dipaku tangan dia dan juga kaki dia pada kayu tersebut, kemudian dibiarkan mati di tengah panas. Dia ambil masa berhari-hari sementara nak mati, tuan-tuan. Itu antara siksaan yang disebut sebagai salib, yang mana hari ini, tuan-tuan, salib itu menjadi sebahagian daripada lambang rasmi kepada agama Kristian. Ibnu Abbas kata apa? Salib orang ni kat kayu, kemudian tanam dia. Tanam dia, kemudian macam biasa menghadap kiblat apa semua. Lepas beberapa hari korek kubur dia, tengok. Kalau dia berpaling dari arah kiblat, maka ketika tu biarlah dia dengan keadaan disalib. Kalau dia masih kekal, maka dia tu orang yang beriman kepada Allah, buka salib dia. Macam itulah lebih kurang. Sampai macam tu, tuan-tuan. Salib ni ada tak pada zaman Ibnu Abbas dia cakap ni? Ada. Kan sebelum Nabi SAW datangnya Nabi Isa, agama Kristian datang selepas Nabi Isa AS yang disebut sebagai Nasrani. Takkan Ibnu Abbas tak faham apa dia sebut? Dia terlebih faham. Nak apa? Orang yang macam ni bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan umat Nabi SAW. Kalau hari ni benda tu berlaku dalam qaryah kita, gamak kita dapat gitu, kan? Kita tak buat. Tapi nak abang betapa para sahabat cukup straight. Hang ketegang apa yang Nabi SAW cakap ke hang, hang tak mau ikut, maka yang itulah nasib yang selayaknya yang hang dapat. Okey, baik. Pada satu hari, Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala telah menziarahi anak muridnya yang sedang menanggung saat sakaratul maut. Kemudian beliau, yakni Fudail, mengajarkan kalimah syahadah kepadanya. Namun dia tidak dapat mengucapkannya. Beliau berulang-ulang kali mengajarkannya, namun ia tidak berjaya. Akhirnya muridnya itu berkata, aku sebenarnya tidak mahu mengucapkannya dan aku berlepas darinya. Maka keluarlah Fudail dari situ dan menangis. Setelah sekian lama, maka Fudail telah bermimpi melihat muridnya diseret menuju ke neraka. Maka Fudail bertanya, oleh sebab apa kamu dicabut ma'rifat dari hatimu? Maka si murid tadi menjawab, wahai ustaz, dahulu saya pernah sakit, kemudian saya telah datang kepada seorang tabib. Lalu dia berkata kepada saya, setiap tahun engkau harus meminum segelas arak bagi mengubati penyakitmu itu. Lalu saya meminumnya setiap tahun bagi mengubatinya. Jika keadaannya demikian bagi orang yang meminumnya untuk pengubatan, lalu bagaimana pula dengan orang yang meminumnya untuk tujuan yang lain? Semoga Allah memberikan kita keampunannya dan memelihara kita daripada segala kecelakaan. Lebih kurang sama macam kes Sajjad tu. Stres, orang nak cari dia, orang nak serbu dia apa, dia buat satu video, ni saya dah tak mau ada Islam, saya nak keluar. Ni mau dapat pancung kepala tu, main-main sungguh dah.
Dan tu sebenarnya kalau kita nak sebut kat tuan-tuan, saya ni bukanlah siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan nak adili orang kan, sebab kita pun tak tahu perakhiran kita macam mana. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin. Tapi nampak tak? Bila orang mula melakukan sedikit demi sedikit perkara yang dimurkai Allah, dan bila orang tegur, orang cakap tak mau dengar, dia buat tak tahu, dia teruskan tuan-tuan, akhirnya satu hari Allah Ta'ala akan cabut keimanan. Tanpa rasa bersalah, dia habaq kata dia nak keluar pada Islam. Semua pakat tahu kau dah, pakat tengok video tu belakang kan. Kau tu kau tak kenal saja ni. Tuan-tuan jenis tak main Facebook ni kan, tiap-tiap hari khatam Quran. Tuan-tuan dia cakap terang-terang nak keluar pada Islam. Sampai macam tu, betapa tak ada harganya satu akidah di sisi dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kat dia, kat kita semua. Allah Ta'ala jaga diri kita semua, insyaAllah. Macam ni juga kita cerita Fudail bin Iyad, satu ulama besar. Anak murid dia sakit, nak pi mengucap. Nampak dah dua nazak, dia suruh mengucap. Tak mau, mulut tak bergerak. Sampai lah dia kata, aku berlepas diri. Maksudnya tak mau nak mengucap, tak beriman dengan Allah. Sebab dia bila dia dah mati, mimpi, tanya apa siapa? Sebab apa? Jadikan arak sebagai ubat saja pun. Bukan kata saja nak minum seronok ke apa ke, ketagih ke, tak. Sebagai ubat sakit, pergi jumpa satu bomo kata hang kena minum arak setahun sekali. Mungkin percubaan pertama penyakit dia sembuh dengan izin Allah, maka percayalah dia. Padahal tadi kita dah jumpa hadis Nabi SAW yang Nabi kata takkan diberi kesembuhan. Kalau diberi pun mungkin itu hanya sebagai satu ujian daripada Allah. Tak salah kalau Allah nak bagi sembuh, tapi akhirnya boleh jadi macam ni. Berguru dengan satu ulama yang cukup hebat, tapi akhirnya mati sebagai seorang yang bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyazbillah. Jadi tolong jaga-jaga tuan-tuan, tolong cek diri kita, tolong cek amanah tanggungan kita tuan-tuan. Tolong straight dengan mereka, tolong tegas dalam bab-bab benda yang disuruh dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kena pukul lah tuan-tuan. Pukul dengan niat kita nak didik mereka. Pukul dengan niat kita nak memberikan pengajaran yang berguna untuk mereka. Bukan pukul untuk melepaskan radang dan marah. Dah tengah orang tu pukul suku mau tuan-tuan, tercungap-cungap kawan anak tu, mentang-mentang anak tu kecil tak dia melawan, dia pan sungguh-sungguh. Tak kenal lah. Pukul pun dia ada juga tata cara dia, adab-adab dia. Barulah pukul itu pukulan yang akan memberi kesan kepada hati, yang akan merubah sifat buruk seseorang itu menjadi makin baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Panjang lagi tuan-tuan, mungkin 1-2 pertemuan lagi baru kita akan habis pada bab ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu pada kelemahan, keinahan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu kan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang tentang kebaikan kan, orang amalkan. Selagi mana kebaikan tersebut diamalkan, selama itulah kita akan terus diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm sahhil lana abwabal fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.